bersama-sama mereka sebagai salah seorang penterjemah untuk mereka ni. Alhamdulillah berkat kesempatan yang ada pada pagi ini, saya telah minta kepada ketua rombongan mereka Zakaria untuk bawa seorang dua untuk menyampaikan sedikit bayar tasbih kepada tuan rombongan kita pada pagi ini. Masya Allah. Ini kita dengar rombongan sekarang daripada bayar daripada Tuhan. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah ala sa'ir ni'amillah. Allah jalla jalaluhu wa 'azza nawaluhu akramana wa iyyakum bid-din wa bil-islam. ما في أحد منا قبل أن يأتي إلى هذه الحياة إلى هذه الدنيا وقدم الطلب إلى الله. يا الله أنا أريد أن أكون مسلم، أريد أبواي يكونان مسلمان، ولكن هذا من من الله وعطاء من الله. الله اختارنا وإياكم وجعلنا من المسلمين. Beliau kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kita daripada kalangan orang-orang Islam, dan tidak ada satu orang pun daripada kalangan kita semua pada hari ini yang mana sebelum kita dilahirkan ke dunia kita pernah minta kepada Allah, ya Allah, lahirkanlah aku dalam keadaan sebagai satu orang Islam. Kita tak pernah minta, tetapi Allah SWT telah berikan kepada kita nikmat ini sebesar-besar nikmat apabila kita mendapat Islam dan mengenal Allah SWT. بهذه النسبة، نسبة الدين ونسبة الإسلام، الله جمعنا وإياكم في بيته. نحن من بلاد بعيدة وأنتم أيضا من بلاد مختلفة، بلادنا وبلادكم مختلف، لغتنا ولغتكم مختلفة، شكل أجسامنا وشكل أجسامكم مختلف، ولكن نظرة قلوبنا وقلوبكم واحدة، لأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأنتم أيضا تشهدون أن لا إله إلا الله. فربنا واحد وديننا واحد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم واحد. Jadi beliau beritahu Alhamdulillah dengan nisbah ataupun asbab agama ini yang mana Allah telah berikan kepada kita sejak kita lahir. Dengan nisbah agama ini Allah SWT telah menjadikan kita semua sama. Walaupun kami datang daripada negara yang jauh, tuan-tuan juga daripada kami datang dari tempat yang jauh, tuan-tuan juga duduk negara yang jauh daripada kami, tetapi begitulah juga bahasa kami lain, bahasa Tuhan lain, bahasa negara kami lain, adat kami lain, adat Tuhan lain. Kan begitulah juga dari segi bentuk kami lain, tuan-tuan lain, rupa kami lain, tuan-tuan lain. Semuanya berbeza, semuanya berlainan. Tetapi dengan nisbah agama, yaitu nisbah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah telah menjadikan hati kita sama. Hati kita sama, yang mana hati kita semua memiliki kalimah ini, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. بهذه الكلمة، بسبب هذه الكلمة نحن إخوة. ربنا جل جلاله يقول إنما المؤمنون إخوة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين المسلم أخو المسلم. Dan dengan nisbah ini Allah SWT telah menjadikan kita ini sebagai saudara. Firman Allah SWT, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah saudara. Maka kita semua adalah saudara. Dan al-muslim akhul muslim. Dalam satu hadis yang lain, satu orang Islam adalah saudara kepada satu orang Islam yang lain. الأخوة يقول العلماء الأخوة ثلاثة أقسام: أخوة التراب، وأخوة الدم، وأخوة الدين. Ulama beritahu persaudaraan ukhuwah itu ada tiga perkara. Sama ada ukhuwah daripada sudut tanah, satu kejadian, ukhuwah daripada sudut
saudara darah daging, dan juga ukhuwah, dan iaitu persaudaraan daripada sudut agama, dan kita bersaudara daripada sudut agama. أول أخوة تجمعنا هي بنسبة التراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، فجميع البشرية من آدم إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة هم إخوة في التراب، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. Dan ukhuwah yang bahagian pertama adalah ukhuwah daripada sudut tanah asal kejadian manusia, iaitu semua manusia ini adalah ada persaudaraan, iaitu daripada sudut asal kejadiannya. Semua manusia daripada Adam AS, maka semua manusia ini mereka daripada yang sama, iaitu daripada jenis manusia yang sama. Itu ialah pembahagian persaudaraan yang pertama. ولكن هذه الأخوة أخوة التراب هي لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، ونحن نرى الآن في العالم كم من الحروب والمشاكل والقتال بين الإخوة في التراب. إخوة في التراب يقتتلون على التراب، وكل ما على التراب تراب. Tapi kita lihat pada hari ini persaudaraan daripada sudut asal kejadian tanah manusia ini sebenarnya tidak memberi manfaat apa-apa buat kepada manusia. Kita lihat di dunia pada hari ini berapa ramai manusia berperang sesama sendiri, saling menganiayai, saling menzalimi antara satu sama lain. Maka persaudaraan daripada sudut asal kejadian manusia daripada tanah ini tidak memberi manfaat, tidak langsung kepada manusia. الدرجة الثانية في الأخوة أخوة الدم بنسبة الدم، يعني الأقارب، العائلة، أخوك، أبوك، أمك، ابنك، ابن عمك، عشيرتك، هؤلاء هم إخوتك بنسبة الدم. يقول العلماء هذه الأخوة بنسبة الدم ممكن أحيانا تنفع في الدنيا، ولكن يقينا لا تنفع في الآخرة. Dan ukhuwah bahagian kedua adalah ukhuwah daripada sudut darah daging, seperti mana hubungan antara ibu dan anak, ayah dan anak, persaudaraan dan juga kaum kerabat. Ini semua adalah kita kata kaum kerabat daripada sudut darah daging, ukhuwah daripada sudut darah daging. Kata ulama, ukhuwah daripada sudut darah daging ini mungkin dia akan dapat juga manfaat di dunia, tetapi secara yakin di akhirat juga kemungkinan tidak ada manfaat juga. Yang mana ukhuwah daripada hanya semata-mata darah daging. يعني أحيانا إذا أنت تحتاج ممكن أخوك، أبوك، عمك هو يقرضك، يعينك، يفرح بفرحك، يحزن لحزنك، هذا في الدنيا. وأحيانا تجد العداوة والخصومة بين الأقارب، ولكن في الآخرة يقينا هذه الأخوة لا تنفع، لأن أول من يهرب منك ويفر منك هؤلاء الإخوة. الله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. من هؤلاء؟ هؤلاء إخوتك بنسبة الدم، هم يفرون منك يوم القيامة ولا يجدون لك سبيلا. Jadi persaudaraan daripada sudut darah daging ini juga kadang-kadang ya betul dia boleh memberi manfaat di dunia ini, iaitu kadang-kadang satu orang kaum kerabat, adik-beradik dan juga yang saudara-saudara daging kita, mereka dapat membantu kita. Kadang-kadang kita membantu mereka, saling bantu membantu. Dia kadang-kadang ia memberi. Tapi dekat hari akhirat nanti, jika sekiranya tidak ada agama yang sempurna, maka walaupun saudara-saudara daging, tetapi mereka boleh menjadi musuh antara satu sama lain. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, iaitu pada hari tersebut yang mana satu orang akan lari daripada saudara dia yang lain. Bapa dan ibu akan lari. Sebab apa? Kerana mereka takut tuntutan pada hari akhirat, dan juga mereka akan berlakunya iaitu khusumah, permusuhan di antara mereka. Kan? Maknanya walaupun mereka boleh saling tolong-menolong, tapi pada masa yang sama boleh jadi juga dekat dunia ini bergaduh, dan juga boleh jadi juga dekat akhirat jika tidak ada agama, boleh jadi juga bergaduh. Kerana pada hari itu likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughni. Kerana setiap orang pada hari tersebut akan merasa sibuk, akan merasa hak masing-masing dengan sibuk dengan hal urusan masing-masing, tak ada masa nak membantu saudara dia yang lain yang dalam kesusahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولكن السؤال، هل نحن خلقنا للدنيا أم خلقنا للآخرة؟ نحن أبناء الدنيا أم أبناء الآخرة؟
Jadi persoalannya sekarang, kita diciptakan untuk dunia atau untuk akhirat? Kita nak anak-anak dunia atau anak-anak akhirat? النبي يبين الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. Dan Nabi SAW bersabda, dunia diciptakan untuk manfaat kamu dan kamu sebenarnya diciptakan untuk akhirat. لهذا ضروري نجتهد ونتحصن ونبحث عن الأخوة التي تنفع في الدنيا والآخرة. Maka oleh kerana ini perlu kita berusaha supaya kita dapat manfaat di atas ukhuwah dunia akhirat ini, iaitu ukhuwah fiddin, ukhuwah dalam agama. هذه الأخوة التي تنفع في الدنيا والآخرة هي القسم الثالث من الأخوة، وهي الأخوة بنسبة الدين وبنسبة الإيمان وبنسبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Inilah ukhuwah yang memberi manfaat, yang bahagian ketiga, iaitu ukhuwah persaudaraan daripada sudut agama, yang mana ia akan memberi manfaat dunia dan akhirat, yang mana persaudaraan kita di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saling bantu-membantu, saling apa sahaja ia berkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka inilah manfaat yang besar dunia akhirat kita akan dapat. فأخوك في الدين أخوك في الإيمان الله ينفعك به في الدنيا، فإذا أنت ذكرت الله هو يعينك، وإذا غفلت هو يذكرك. Apabila kita ukhuwah pada segi agama, Masya Allah, apabila kita melupakan Allah, maka saudara kita akan ingatkan kita. Apabila saudara kita lupa, kita dapat mengingatkan saudara kita. Masya Allah, semua dapat sama-sama saling bantu-membantu atas urusan agama Allah Subhanahu wa taala. كذلك الله ينفعك بها في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. Masya Allah, begitulah juga Allah SWT akan memberi manfaat yang besar di hari akhirat. Ukhuwah fil akhirat ini, ukhuwah dalam agama ini, ala sururin mutaqabilin, iaitu apabila persaudaraan di satu agama ini wujud, maka semuanya akan dimasukkan ke dalam syurga dan mereka berada di atas tilam-tilam yang empuk, saling menghadap, saling duduk, ziarah-menziarahi, berjumpa di hari di syurga Allah SWT. الحصول على هذه الأخوة نحن جئنا من المغرب إلى ماليزيا. Jadi atas maksud persaudaraan ukhuwah daripada sudut agama ini, kami telah datang daripada Morocco, Maghrib ke Malaysia. لأن الذي أخبرنا قال أفتنوا من إخوان الآخرة. Dan Nabi SAW dalam satu mafhum hadis menjelaskan, perbanyakkan persaudaraan dan sudut akhirat agama kita. أنا أريد أن أكون أخوكم وأنتم إخواني. Dan saya mengatakan, tuan-tuan semua saudara saya dan saya saudara tuan-tuan. مستعدين لهذه الأخوة إن شاء الله؟ InsyaAllah semua bersedia insyaAllah. بسبب هذه الأخوة نحن جلسنا في بيت الله مع بعضنا بالاطمئنان. Dengan sebab ukhuwah ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan kita duduk dengan tenang dan kita mendengar, masya-Allah, nasihat-nasihat ini dengan tenang. ثم ضروري على كل أخ أن ينصح أخاه. Dan satu perkara yang penting, satu orang saudara memberi nasihat yang baik pada saudara yang lain. وأهم نصيحة إخواني أن نذكر بعضنا البعض بالآخرة وبما ينتظرنا. Dan juga salah satu pada hak persaudaraan dalam ukhuwah dalam agama ini, kita duduk dan memberi peringatan kepada hari kehidupan akhirat yang mana perkara tersebut, hari tersebut akan datang kepada kita. وأن نفهم بعضنا البعض ما علينا من المسؤولية في هذه الحياة وماذا ينتظرنا بعد الممات. Dan juga kita saling ingat memperingati apakah tanggungjawab kita dalam kehidupan dunia ini dan apakah yang sebenarnya akan berlaku pada kita selepas kita mati. لهذا ضروري نفهم أن علينا في هذه الحياة 3 مسؤوليات. Dan kita perlu faham bahawasanya dalam kehidupan dunia ini kita ada 3 tanggungjawab yang besar. إذا نحن نقوم على هذه المسؤوليات ال3 نحن نفوز في الدنيا والآخرة. Jika kita berpegang teguh untuk menunaikan 3 tanggungjawab ini, insyaAllah kita akan berjaya dunia dan akhirat. وإذا ضيعنا القيام على هذه المسؤوليات وما تحصلنا على هذه المسؤوليات خسرنا الدنيا والآخرة. Dan takut kalau kita mensia-siakan akan meremehkan, mensia-siakan tanggungjawab ini, maka kita akan rugi di dunia dan di akhirat. لأن الدنيا دنيا دار الامتحان، دار المسؤولية، دار الابتلاء. Kerana dunia ini tempat ujian, tempat kita mengambil tanggungjawab. فعلينا امتحان في 3 أمور. Dan atas kita juga ada ujian dalam 3 perkara ini. أول أمر علينا هو كيف نجتهد حتى نتحصل معرفة الله. Perkara pertama, bagaimana kita berusaha
mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita berusaha kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. المعرفة الحقيقية. Mengenal Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. إذا جاءت المعرفة الله في القلب يستطيع هذا الإنسان يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. Apabila datangnya makrifat Allah dalam hati, maka satu orang manusia tersebut berpunca daripada hatilah dia akan mentaati keseluruhan perintah Allah dan meninggal keseluruhan larangan Allah. Apabila adanya mengenal Allah dalam hati. هذا ضروري نتكلم عن الله ونسمع عن الله، نتكلم كلام الإيمان ونسمع كلام الإيمان حتى يرسخ هذا الإيمان في القلوب. Oleh kerana itu perlu kita bercakap perkataan yang meningkatkan keimanan kita, memperkatakan tentang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga rasa hebat besar kehebatan Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam hati kita. بسبب الكلام في الإيمان يزيد الإيمان في القلب، بسبب الكلام عن الله يزيد محبة الله في القلب. Dengan sebab kita cakap tentang iman kita akan bertambah. Bila kita cakap kebesaran Allah SWT, insya-Allah cinta kepada Allah akan bertambah dalam hati. فهذه أول مسؤولية معرفة الله. Perkara pertama yang perlu kita usahakan inilah, iaitu kita mengenal Allah. المسؤولية الثانية كيف نقوم على الدين. Tanggungjawab yang kedua, bagaimana pada hari ini kita dapat mendakwahkan agama, menghidupkan agama. كيف نكون مسلمين لله حقا. Bagaimana kita dapat menjadi kita dapat mengusahakan semua orang Islam dapat menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya. نؤدي تعاليم الإسلام. Dan menunaikan hak untuk menyampaikan Islam. ونظهر أخلاق الإسلام. Dan menzahirkan akhlak Islam. وعمود الإسلام الصلاة. Dan tiang dalam Islam adalah salat. نهتم بالصلاة. Dan bagaimana kita semua orang Islam dapat menjaga salat. نقوم ونقيم الناس عليها. Dan kita mendirikan salat dan mengajak manusia sama-sama untuk mendirikan salat. ما شاء الله الله وفقكم بنيتم هذا المسجد الجديد على أعلى طراز. بارك الله فيكم. Dan masya-Allah Allah SWT telah memberi tuan-tuan masjid yang bagus. Masya-Allah, barakallahu fikum. تقبل الله جهدكم وإنفاقكم وحرصكم. Dan semoga Allah Ta'ala terima infak tuan-tuan dan usaha tuan-tuan bagaimana masjid ini dapat diwujudkan. ولكن الله لا ينظر إلى الجدران، الله ينظر للمعمري المسجد. Tetapi kita perlu ingat, Allah tidak lihat kepada bangunan masjid saja, tapi Allah lihat bagaimana amalan di dalam masjid itu. فكما اجتهدتم لبناء المسجد اجتهدوا لتعمير المسجد. Seperti mana kita berusaha untuk mendapatkan masjid baru dan kita telah dapat ada masjid baru, kita berusaha bagaimana amalan masjid itu begitu. كيف نعمر بيت الله بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. Bagaimana masjid baru kita ini dapat hidup seperti mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعمال النبي فيها الرحمة فيها البركة. Yang mana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa rahmat dan keberkatan. كيف نهتم بكل هؤلاء المسلمين حول المسجد. Dan bagaimana kita dapat menziarahi dan semua orang Islam sekitar masjid ini dapat hadir bersama dalam masjid. حتى لا يبقى واحد عاقل بالغ حول المسجد إلا ويأتي إلى بيت الله. Sehingga kan tidak ada satu orang pun lelaki yang akil balik yang berada berdekatan sekitar masjid, melainkan mereka datang ke masjid. نهتم بهذا ونتفكر بهذا. Dan kita perlu memikirkan perkara ini, bagaimana perkara ini boleh berlaku. نجلس يوميا نتفكر ونقوم بالزيارات. Dan kita duduk sama-sama satu hari, kita fikir macam mana kita tak pergi ziarahi rumah Islam. لأن على باب كل مسجد الله جعل ملائكة. Setiap pintu masjid Allah telah menjadikan ada malaikat yang menjaganya. هم ينظرون إلى أحوال المسجد. Dan dia telah melihat kepada ahwal-ahwal di dalam masjid. إذا وجدوا المسجد يعمر يوميا بالناس وبالمصلين في الزيادة هم يسألون اللهم عمر بيوتهم كما عمروا بيتك. Ya Allah, malaikat itu akan melihat masjid-masjid kita dan malaikat melihat jika sekiranya masjid ini makmur, maka malaikat akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah rumah-rumah mereka kebaikan dengan sebab mereka memakmurkan rumah-rumah Engkau. ونعوذ بالله إذا كان المسجid في النقصان ينقص من المصلين فهم يدعون ويقولون اللهم اخلي بيوتهم كما أخلوا بيتك. Ya Allah, dan apabila malaikat melihat masjid ini kosong, tidak ada orang yang datang, cuma terlampau sikit, maka malaikat akan berdoa, ya Allah, kan binasakanlah rumah mereka sebagaimana mereka membiarkan rumah Engkau kosong. هذه مسؤولية كيف نقوم على الدين ونقيم الناس على الدين. Inilah tanggungjawab kita, bagaimana kita dapat menghidupkan agama dan kita usaha bagaimana manusia juga dapat datang dan dapat hidupkan agama pada diri seluruh manusia. نتعلم الدين ونطبق الدين ونبلغ الدين للناس. Kita belajar agama, kita mendalami agama dan kita menyampaikan agama ini kepada manusia.
كل واحد فينا كيف يعرف نبيه ويحبه ويتبعه. Dan tanggungjawab kita yang ketiga adalah bagaimana kita dapat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan mengajak manusia untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذا نحن نعرف النبي المعرفة الحقيقية تحصل في القلوب المحبة الحقيقية، وإذا جاءت المحبة الحقيقية يسهل علينا اتباع النبي في هذه الحياة. Apabila kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki dengan sebenar-benar mengenal Nabi, maka akan datang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang pada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengikuti ittiba' hakiki dengan sebenar-benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. وإذا أحببنا النبي واتبعناه فزنا في الدنيا والآخرة. Apabila kita mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita ikut perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berjaya dunia dan akhirat. لأن كل الطرق تؤدي إلى الخسارة والهلاك إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak ada jalan untuk selamat daripada kebinasaan dan juga kecelakaan melainkan dengan mengikut cara dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. الصحابة كانوا منادل الناس. Sahabat ni pada masa zaman jahiliyah mereka ni sehina-hina manusia. كانوا في الجاهلية. Mereka berada dalam zaman jahiliyah. ولكن بعد اتباعهم للنبي أصبحوا رضي الله عنه. Apabila mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah menjadi radhiyallahu anhu, Allah redha dengan mereka. الله أعطاهم الرضا وهم يمشون فوق الأرض. Allah telah memberikan keridaan kepada mereka dalam keadaan mereka masih lagi berjalan di atas muka bumi. هذا الرضا لا يتحصله العبد المؤمن إلا بعد دخوله الجنة. Dan keridaan ini Allah tidak akan beri kepada satu hamba yang beriman mereka setelah dimasuk dalam syurga Allah. بل هو أعظم ما يعطي الله للعبد المؤمن في الجنة هو رضاه. Dan perkara paling besar Allah bagi pada hamba Allah yang masuk dalam syurga adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala. بعدما يدخل المؤمنين الصالحين إلى الجنة الله يستدعيهم. Apabila setelah semua orang beriman masuk ke dalam syurga, maka Allah akan memanggil mereka. ويقول لهم يا عبادي هل تريدون شيئا أزيدكم؟ Wahai hamba, Allah telah panggil mereka dan tanya, wahai hamba-hambaku, adakah kamu mahu apa-apa nikmat lagi aku nak tambah lagi kepada kamu? فهم يقولون يا ربي وما تزيدنا لقد بيضت وجوهنا يوم اسودت الوجوه وأعطيتنا ويذكرون نعم الجنة. Lalu ahli syurga mengatakan, ya Allah, apa lagi yang kami nak? Kau telah menjadikan wajah-wajah kami begitu bersinar. Kau telah memberikan berbagai-bagai nikmat, semua sesuatu kami telah dapat. Apa lagi yang kami nak minta, ya Allah? والله يقول اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. Maka Allah SWT telah berfirman, pada hari ini aku redha kepada engkau dan aku tidak akan murka kepada engkau selama-lamanya. بسبب لذة هذا الرضا أهل الجنة ينسون كل نعيم الجنة. Disebabkan satu nikmat ini, nikmat Allah mengisytiharkan keredaan kepada ahli syurga telah lupakan semua nikmat-nikmat yang dia telah dapat. هذه لذة الرضا الصحابة أدركوها في الحياة الدنيا وهم يمشون على الأرض. Dan kelazatan rida Allah SWT ini, para sahabat mereka telah mendapati kelazatan ini dalam keadaan mereka masih hidup dan berjalan di atas muka bumi Allah. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Mereka digelar radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha kepada mereka, mereka redha dengan Allah. ولكن ربنا كريم لم يغلق الباب، قال ذلك لمن خشي ربه، أي كل واحد يمشي على طريق الصحابة وعلى نهج الصحابة ويمشي على طريقة النبي هو ينال هذا الرضا. Tapi Allah SWT tidak tutup pintu keredaan ini. Dan barang siapa yang mengikuti cara kehidupan sahabat, cara kehidupan Nabi, maknanya kita mengikuti cara kehidupan yang telah ditempuh oleh sahabat dan juga Nabi, maka insya-Allah Allah SWT juga dari kalimat khasyah rabbah, siapa yang takut kepada rohnya seperti mana Nabi dan sahabat, mereka juga boleh mendapat keredaan. هذه مسؤولية. المسؤولية الثالثة معرفة النبي ومحبة النبي واتباعه. Dan perkara ketiga tanggungjawab kita ialah kita mengenal Nabi, mengasihi Nabi, mengikuti cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. أكرر 3 مسؤوليات. المسؤولية الأولى معرفة الله وطاعته. المسؤولية الثانية إقامة الدين وإقامة الناس على الدين. المسؤولية الثالثة محبة النبي ومعرفة النبي واتباع النبي. Jadi ingat kepada 3 tanggungjawab ini. Tanggungjawab pertama, kita mengenal Allah dan mengasihi mentaati perintah Allah. Tanggungjawab kedua, kita menghidupkan agama dalam diri kita dan seluruh umat. Dan juga tanggungjawab yang ketiga, kita mengenal Nabi dan cinta dan ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. هذه المسؤوليات الثلاث الله جعل أمامها 3 أسئلة
Jika kita betul-betul ambil tanggungjawab atas 3 perkara ni, insya-Allah Allah SWT akan beri kepada kita 3 perkara dalam kubur. كل مسؤولية عندها علاقة بسؤال. Setiap tanggungjawab ini ada kaitan dengan soalan-soalan di dalam kubur. والجواب على كل سؤال على قدر القيام على كل مسؤولية. Dan bagaimana kita dapat jawab soalan dalam kubur bergantung kepada bagaimana tanggungjawab kita terhadap 3 tanggungjawab ini. فمسؤولية معرفة الله أمامها سؤال من ربك. Dan tanggungjawab kita mengenal Allah itu ialah jawapan kepada soalan dalam kubur, man rabbuk, siapa Tuhan kamu? فلا يستطيع العبد يقول ربي الله حتى يتحصل معرفة الله في هذه الحياة. Satu orang hamba dalam kubur tidak akan mampu menjawab di hadapan malaikat, Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Rabb, Tuhan aku adalah Allah, malaikat. Dia menunaikan tanggungjawab ma'rifat Allah, dia mengenal Allah. المسؤولية الثانية إقامة الدين وتطبيق الدين وإقامة الناس على الدين. هذه عندها علاقة بسؤال ما دينك. Dan juga tanggungjawab yang kedua, kita menghidupkan agama dalam diri kita dan seluruh umat. Ini adalah jawapan kepada soalan dalam kubur, madina, apakah dia agama kamu? فلا يستطيع العبد يقول ديني الإسلام حتى يقوم على الإسلام حق القيام ويقيم الناس عليه. Dan satu orang tidak akan mampu menjawab Islam berdiri, Islam adalah agamaku, melainkan dalam kehidupan dunia dia perlu berusaha mengamalkan Islam yang sempurna dan berusaha bagaimana seluruh umat dapat mengamalkan Islam yang sempurna. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan sebagai satu orang Islam. والمسؤولية الثالثة معرفة النبي ومحبته واتباعه لها علاقة بالسؤال الثالث ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه. Dan tanggungjawab ketiga yang adalah kita mengasihi Nabi, mengenal Nabi, mengasihi dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah berkaitannya dengan soalan dalam kubur yang ketiga, iaitu siapakah lelaki iaitu Muhammad yang telah diutus dalam kalangan kamu? Maka satu orang tidak akan mampu untuk menjawab Muhammad Rasuli wa Nabi, melainkan dia mengambil tanggungjawab dan tanggungjawab yang ketiga ini mengikuti sunnah Nabi, mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا يستطيع هذا العبد يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا تحصل معرفة النبي وأحب النبي واتبع النبي. Satu orang tidak akan mampu nak menjawab soalan dalam kubur yang ketiga, melainkan dia merupakan satu orang yang mengikuti sunnah Nabi, mengasihi Nabi dan mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأجل القيام على هذه المسؤوليات نحن نخرج في سبيل الله. Untuk kita mendapat menunaikan tanggungjawab 3 tanggungjawab ini, maka tak dapat tidak, insya-Allah kita perlu melapangkan masa untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. كلنا عندنا مشاغل وعندنا أشغال وعندنا دنيانا وعندنا أولادنا، ولكن ضروري نفرغ من الأوقات للخروج في سبيل الله حتى نقوم على هذه المسؤوليات. Semua kita mungkin sibuk, masing-masing ada urusan anak isteri, masing-masing ada urusan pekerjaan, urusan duniawi kita, macam-macam kita punya urusan. Tetapi bagaimana kita dapat memikirkan, kita dapat melapangkan masa untuk kita belajar, untuk menunaikan 3 tanggungjawab ini dan kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. أن الله لا يسألنا عن الأولاد ماذا أكلوا وماذا لبسوا وكيف البيت وكيف السيارة وكم في الرصيد. الله سوف يسألنا عن الدين. Allah SWT tidak tanya apa yang anak kamu makan, apa yang kamu beri kepada mereka, tidak. Tapi Allah Ta'ala tanya bagaimana amalan agama kamu dan amalan agama ahli keluarga kamu, amalan agama anak-anak kamu. هذا العمل هو عمل الصحابة رضي الله عنهم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم. Amalan-amalan ini sebenarnya adalah amalan sahabat dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka ada masa duduk di tempatan mereka, ada masa mereka keluar daripada tempatan mereka untuk menyebarkan Islam. الصحابة تركوا مكة والمدينة وانتشروا في العالم. Sahabat berasal daripada Mekah dan Madinah, tetapi 90% mereka tersebar ke seluruh alam dan mati di seluruh alam. لأنهم فهموا أنهم نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kerana mereka faham inilah yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وليس مقصد وجودهم فقط العبادة. Dan bukan sahaja kewujudan mereka di dunia semata-mata untuk menyembah Allah ibadat, bahkan mereka perlu berdakwah. بل مقصد وجودنا من أمة النبي الدعوة إلى الله. Dan maksud kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menyebarkan Islam dan juga berdakwah. فهم الصحابة أن المقصد العبادة لبقوا في مكة والمدينة، لأن الأجر في الصلاة في مكة
100,000 صلاة، والأجر في المدينة ب1000 صلاة. Jika sekiranya sahabat Nabi mereka ini semata-mata faham maksud hidup mereka semata-mata hanya ibadat sahaja, kenapa mereka tidak duduk Mekah dan Madinah? Kerana ganjaran solat di Mekah dan Madinah ni merupakan tempat yang mana paling besar ganjarannya, tetapi mereka telah tersebar pada seluruh alam untuk menyebarkan Islam. في حجة الوداع أكثر من 124,000 صحابي وصحابية. Pada haji yang terakhir Rasulullah SAW 124,000 sahabat lebih daripada itu telah berkumpul. فقط 10,000 ماتوا في مكة والمدينة، و114,000 خارج مكة والمدينة. Dan lebih kurang hanya 10,000 saja, 10,000 lebih saja kubur sahabat yang ada di Mekah dan Madinah, tetapi lebih daripada 100,000 kubur sahabat di seluruh alam. أكثر من 30,000 35,000 في الأردن. Dan juga lebih daripada 30,000 kubur sahabat ada di Jordan. موجود في سوريا، في فلسطين قبور الصحابة. Dan juga ada di Syam, di Syria, di Palestin kubur sahabat yang begitu ramai. عكاش بن محسن في السودان. Masa Kasyaf bin Musin kuburnya di Sudan. عقبة بن نافع الفهري في الجزائر. Uqbah bin Nabi kuburnya di Jazirah Arab. وصل إلى بلادنا إلى المغرب. Dan mereka berasal daripada Arab Saudi. Sahabat ini telah sampai ke Maghrib di negara ما beliau. كانت الطائرة. Dan pada zaman itu tidak ada kapal terbang. نحن جينا في الطائرة وشعرنا بالتعب. Masya Allah. Tapi kami datang ke sini dengan kapal terbang. ولكنهم كانوا يخرجون على الأقدام وعلى الدواب. Tetapi sahabat dulu mereka telah keluar daripada negara mereka untuk menyampaikan Islam dengan berjalan kaki dan juga dengan menaiki binatang tunggangan yang ada di عندنا kaki. مدينة في المغرب على المحيط الأطلسي في الغرب تسمى مدينة آسف. Di Morocco Maghrib dekat bahagian sebelah timur, di sebelah barat ada satu bandar dipanggil Asafi. لماذا سميت آسف؟ Kenapa dipanggil Asafi? لأن عقبة بن نافع وصل إلى هناك ووجد البحر وقال يا آسفي لو أعلم أن بعد هذا البحر أناس بشر موجود لدخلت في هذا البحر بفرسي. Ada satu orang sahabat Uqbah bin Nafi', dia telah sampai dekat di bahagian barat Maghrib ini Morocco. Dia telah sampai di situ dan dia telah beritahu kepada laut, wahai Asafi, kerana sebab itu dah tempat itu dipanggil Asafi, jika sekiranya ada manusia di seberang sana, saya akan seberang laut ini, saya akan pergi ke sana. أم حرام هذه المرأة قبرها في قبرص. Ummu Haram kuburnya di Cyprus. مكتوب عليه قبر المرأة الصالحة. Telah tertulis di kuburnya satu kubur wanita yang salihah. أبو أيوب الأنصاري في إسطنبول في تركيا. Kubur Abu Ayyub Al-Ansari di Turki, Istanbul. بالله عليكم هؤلاء الصحابة ماذا خرجوا يفعلون في تركيا في السودان في المغرب في قبرص في الشام في الأردن؟ هل خرجوا للتجارة؟ Jadi kalau kita tanya pada diri kita, kita tengok kepada sejarah apa yang sahabat-sahabat buat, kenapa mereka pergi ke Turki, kenapa mereka pergi ke Maghribi, mereka pergi ke Jordan, Syria, Palestin. Kenapa? Adakah mereka pergi untuk semata-mata mereka nak berniaga, nak dapatkan dunia? Tidak. أبدا، بل خرجوا لنصر الدين. Bahkan mereka telah keluar untuk membantu agama Allah. خرجوا للدعوة إلى الله. Mereka keluar untuk dakwah manusia kepada Allah. خرجوا في سبيل الله. Mereka keluar di jalan Allah SWT. خرجوا 40 يوم و4 شهور. Mereka bukan keluar 40 hari ataupun 4 bulan. بل خرجوا بغير رجوع. Maka mereka telah keluar sepanjang umur hidup لكن mereka. نحن الله خفف علينا في هذا الزمان فقط نتدرب على حياتهم. نخرج 40 يوم 4 شهور. بالنسبة للعلماء يخرجون سنة حتى نتمرن على حياة الصحابة. Tapi kita pada zaman ini, ulama-ulama dalam jemaah kita memberi kelonggaran kepada kita sekurang-kurangnya kita keluarlah sejak 40 hari, 4 bulan, beberapa bulan, Masya Allah. Maka secara berkali-kali kita balik ke tempat kita keluar lagi, cari masa lapang, kita keluar lagi, Masya Allah. وإلى ما رأيكم؟ هل نريد نكون مع الصحابة في الجنة ولا نمشي على خطاهم ولا نعمل بعملهم؟ Jadi apa pandangan tuan-tuan, adakah kita perlu untuk kita ikut sahabat Nabi, mengikuti jejak langkah mereka seperti mana yang telah mereka lakukan dan juga amalan-amalan mereka? من عنده النية والطلب يكون مع صحابة رسول الله في الجنة. Siapa ada niat dan juga keinginan untuk jadi ikut macam mana sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in.
مستعدين إن شاء الله؟ Semua sedia insya-Allah. نعمل بعمله. Kita buat amalan mereka, tiru amalan mereka, ikut amalan mereka. ولا عندنا من يقول الدعوة للأنبياء والجهد والجهاد للصحابة والجنة لنا. Bagaimana kita boleh mengatakan kalau dakwah ni Nabi yang buat, jihad sahabat-sahabat Nabi yang buat, tapi kita kata kita ni nak masuk syurga. Bagaimana? مستعدين إن شاء الله؟ Jadi yang nak masuk tu semua bersedia insya-Allah. بارك الله فيكم وسلم. InsyaAllah, semua sedia insyaAllah. InsyaAllah. Kita akan keluar saja Allah SWT. Barakallahu fikum, masya-Allah. Masya Allah.